Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan dekat semua para pelajar yang sedang menonton. Okey. Untuk kelas kita kali ini, kita terus sambung daripada apa yang kita dah belajar pada minggu lepas, iaitu sejarah tingkatan 3 bab 4. Kita dah masuk bab 4, iaitu pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, jadi cikgu dah cover sampai tajuk 4.2, iaitu perluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Jadi sekarang cikgu akan terus masuk kepada 4.3 dan 4.4. Cikgu akan habiskan terus untuk bab 4, iaitu pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni. Tanpa membuang masa, kita terus masuk kepada tajuk 4.3, iaitu perluasan kuasa British di Johor. Kita tengok poin yang pertama. Johor memiliki sistem pemerintahan yang moden dan teratur serta mempunyai kemakmuran yang tinggi. Okey? Disebabkan inilah British dia tidak mempunyai alasan untuk meluaskan kuasa dekat Johor. Dia tak ada alasan yang dia nak bagi untuk tolong Johor sebab Johor tak perlukan bantuan. Dia mempunyai sistem pemerintahan yang teratur dan dia memang merupakan satu negeri yang makmur. Jadi British tak tahu macam mana daripada segi apa dia nak campur tangan dekat Johor ni. Poin yang kedua, namun penguasaan British ke atas Singapura pula menyebabkan kedudukan Johor ni terancam. Sebab kalau tengok dalam peta, Singapura dengan Johor ni dia kedudukan dia dekat sangat. Okey. Seterusnya kita tengok kepada poin yang pertama, iaitu kemajuan dan kemakmuran Johor ni. Okey. Poin yang pertama dia, kemajuan dan kemakmuran Johor yang moden merupakan faktor utama yang membolehkan Johor mengekalkan kedaulatannya sehingga tahun 1914. Okey, sebab dia punya kemajuan dengan kemakmuran ini, okey. Jadi dia kekal berdaulat sampai 1914. Secara tidak langsung, Johor menerima kesan daripada pelaksanaan sistem pentadbiran barat di Singapura. Sebab macam cikgu kata tadi, Singapura dengan Johor ni kedudukan dia dekat-dekat. Jadi apa yang berlaku dekat Singapura ni, Johor pun sedikit sebanyak terancam juga. Dia macam terkena juga secara tidak langsung. Okey? Poin yang ketiga, antara faktor lain yang memajukan Johor ialah yang pertama, perkembangan ekonomi komersial terutama dalam bidang pertanian yang pesat. Okey, ini merupakan faktor yang pertama yang menyebabkan Johor ini maju. Okey, ekonomi komersial dan dalam bidang pertanian. Faktor yang kedua, pemodenan dalam bidang pentadbiran, sosial dan juga infrastruktur ataupun kemudahan. Okey, infrastruktur ni kemudahanlah yang dia sediakan untuk masyarakat dia, untuk rakyat dia, untuk penduduk dekat negeri dia. Okey, diorang moden dalam bidang ini. Faktor yang ketiga, pemerintahnya bijak dan cekap dalam pemerintahan dan pentadbiran. Okey, pemerintah yang bijak. Poin yang keempat, faktor yang keempat, golongan pentadbir yang komited dalam pelaksanaan tugas. Maksudnya diorang komited, diorang amanah, okey, dan diorang sentiasa jujur dalam menjalankan amanah yang dah diberikan kepada diorang. Okey, golongan pentadbir diorang ini. Okey, disebabkan itulah ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan dan kemakmuran dekat dalam Johor ni. Okey. Seterusnya kita beralih pula kepada strategi British. Okey, strategi yang British guna untuk menguasai negeri Johor ni. Kita akan tengok timeline dia, okey, mengikut tahun. So pada tahun 1855, Sultan Ali dan Temenggung Ibrahim menandatangani perjanjian yang menjelaskan bahawa sekiranya jajahan Kesang hendak dijual oleh Sultan, Kesang hendaklah terlebih dahulu ditawarkan kepada pihak British. Okey, kalau dia nak jual jajahan Kesang ni, dia tanya British dulu, kau nak beli tak? Kalau tak nak, aku jual kat orang lain. Dia macam tu lah. Tahun 1885 pula, yang kat bawah dia, perjanjian setia di antara British dengan Johor menyebutkan bahawa Johor hanya akan menerima seorang ejen yang peranannya menyamai seorang pegawai konsul ataupun penasihat. Okey, pegawai konsul ni maksudnya penasihat lah. Dan lebih rendah daripada penasihat. Okey, maksudnya lebih rendah daripada penasihat itu sendiri. Perjanjian juga menyebutkan bahawa hal ehwal luar Johor dikawal oleh British. Okey, sebab itu dikatakan sebagai pemerintah Johor ini dia seorang yang bijak dan cekap. Dia tahu kalau dia bagi kuasa yang berlebihan dekat ejen British ni, dia akan kehilangan kuasa. Okey, pentadbir Johor ni dia bijak. Jadi dia bagi macam jawatan yang cikai-cikai je dulu dekat wakil British ni. Okey. Pada tahun 1879 pula, Gubernur negeri-negeri Selat mencadangkan kepada British untuk menempatkan residen British dekat Johor. Okey, dia bagi idea untuk tempatkan residen British dekat Johor. British juga memanipulasi kedudukan keuangan Johor dengan menawarkan pinjaman sebanyak $200,000 kepada Johor untuk membiayai pembinaan landasan kereta api. Tetapi usaha ini tidak berjaya apabila cadangan itu ditolak kerana kesannya bakal menjejaskan ekonomi Johor. Macam yang cikgu kata juga tadi, pemerintah dekat Johor ni pandai. Dia tahu yang kesan itu nanti, kalau dia terima duit itu,
kesan untuk pembinaan landasan kereta api itu dia akan efek kepada Johor, jadi dia tolak. Jadi so plan British dekat sini gagal lagi lah untuk mengambil kesempatan daripada segi keuangan Johor tu. Pada 12 Mei 1914 pula, Sultan Ibrahim menandatangani perjanjian dengan Gubernur Negeri-Negeri Selat iaitu Sir Arthur Henderson Young. Melalui perjanjian tersebut, jawatan konsul digantikan dengan penasihat British. Jadi dia macam dah naik sikit lah jawatan tu, okey? Poin yang berikutnya, berikutan perjanjian 12 Mei 1914, Douglas Graham Campbell dilantik sebagai penasihat British pertama di Johor. Macam yang kita tengok dekat poin sebelum ini, Sultan Ibrahim dia dah tanda tangani perjanjian dengan Gubernur Negeri-Negeri Selat iaitu Sir Arthur Henderson Young pada 12 Mei 1914. Betul tak? Dia dah tanda tangani perjanjian tu. Jadi British dia boleh upgrade dia punya pegawai konsul itu kepada penasihat British. Dan penasihat British yang pertama itu ialah Douglas Graham Campbell ni lah. Okey. Poin yang kedua bawah dia, penempatan penasihat British juga menukarkan taraf Johor daripada negeri bebas dan berdaulat kepada negeri naungan British. Jadi daripada bebas itu akhirnya Johor pun menjadi negeri naungan British juga sebab dia dah letakkan penasihat tu, okey. Jadi title Johor pun dah berubah juga. Poin yang ketiga, sungguh pun demikian, perubahan tersebut tidak menjejaskan kedudukan Sultan Johor itu sendiri kerana British masih mengakui kedudukan dan kedaulatan sultan, okey. Jadi itu saja untuk tajuk 4.3. Seterusnya kita beralih pula kepada tajuk 4.4 iaitu sistem pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kita akan tengok macam mana sistem pentadbiran yang digunakan dekat setiap negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni. Poin yang pertama, Perjanjian Bangkok 1909 telah membawa perubahan kepada corak pentadbiran negeri Perlis, Kedah, Terengganu dan juga Kelantan. Okey, dia dah membawa perubahan daripada Perjanjian Bangkok ni, dia dah membawa perubahan kepada pemerintahan dekat 4 negeri ni. Okey. Selepas menerima penasihat British pada tahun 1914, Selepas menerima penasihat British pada tahun 1914, corak pentadbiran dekat Johor pun turut mengalami perubahan. Okey? Dan yang ketiga, kelima-lima buah negeri ini dikenali sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dengan Johor ini ialah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Seterusnya, kita akan tengok latar belakang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni. Poin yang pertama, tidak ditadbir sebagai satu unit pentadbiran yang tunggal dan pentadbirannya bersifat longgar. Okey. Poin yang kedua, tidak terdapat perjanjian khas dalam pembentukannya. Macam negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Selat, dia ada perjanjian khas yang menyatakan okey kita akan bentuk negeri-negeri ini. Untuk negeri-negeri Melayu bersekutu, dia orang tak ada perjanjian khas macam tu. Okey. Poin yang ketiga, pengenalannya adalah lebih kepada langkah untuk membezakan pentadbiran dia dengan pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu ataupun Persekutuan 1896 lah nama lain untuk negeri-negeri Melayu bersekutu tu. Okey? Sebab itu je dia wujudkan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni untuk bezakan dengan negeri-negeri Melayu bersekutu. Bersekutu tidak bersekutu. Macam tu lah dia nak bezakan. Poin yang keempat, diletak di bawah Pesuruhjaya Tinggi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu yang juga merupakan Gubernur Negeri-Negeri Selat. Okey. Poin yang terakhir, kelima-lima negeri-negeri Melayu tidak bersekutu tetap kedudukannya sebagai negeri-negeri Melayu pemerintahan beraja yang bebas dan berkuasa autonomi. Okey. Tapi diorang dah dapat title lah negeri naungan British tu, tapi diorang masih lagi mempunyai sistem pemerintahan beraja tu. Poin yang berikutnya ialah raja-raja Melayu mempunyai kuasa yang lebih besar berbanding dengan kuasa raja-raja Melayu di negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, kalau nak dibandingkan dengan negeri-negeri Melayu bersekutu dengan tidak bersekutu, raja-raja dekat negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni diorang mempunyai kuasa yang lebih besar lah daripada negeri-negeri Melayu bersekutu tu. Okey, poin yang kedua, usaha British menggabungkan kedua-dua sistem pentadbiran gagal kerana ditentang oleh raja-raja negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni. Diorang tak setuju dengan itu, so diorang tentang lah. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan juga negeri-negeri Melayu bersekutu berasingan sehingga Perang Dunia Kedua. Sampai Perang Dunia Kedua, diorang punya pentadbiran berasingan lagi. Diorang tak digabungkan lagi. Seterusnya, kita tengok dulu pentadbiran di negeri Perlis, macam mana pentadbiran dia dijalankan. Poin yang pertama, penasihat British terlibat secara langsung dalam pentadbiran di samping penglibatan pembesar tempatan. Okey, penasihat British ada dan ada juga pembesar tempatan. Poin yang kedua, pentadbiran dilaksanakan oleh Majlis Mesyuarat Negeri yang dipengerusikan oleh raja itu sendiri. Poin yang ketiga, kaki tangan perkhidmatan awam terdiri daripada orang Melayu. Okey, jadi dia ambil daripada orang-orang dia untuk perkhidmatan awam ni.
Poin yang keempat, pada tahun 1931 hanya terdapat 3 orang pegawai Eropah dalam pentadbiran negeri Perlis, okey. Dan yang terakhir, setiausaha kerajaan merupakan pegawai takbir yang paling penting. Setiausaha kerajaan inilah, jawatan ini merupakan pegawai takbir yang paling penting dalam sistem pentadbiran di negeri Perlis. Seterusnya kita beralih pula kepada negeri Kedah, okey, pentadbiran di negeri Kedah. Poin yang pertama, penasihat British terlibat secara langsung juga dalam pentadbiran di samping penglibatan pembesar tempatan. Jadi poin yang pertama ni sama dengan poin yang pertama dekat Perlis tadi, okey. Penasihat British ni dia terlibat secara langsung dan ada juga pembesar tempatan. Poin yang kedua, Kedah tidak akan diserahkan kepada mana-mana negeri lain tanpa izin bertulis daripada Sultan sendiri dalam Majlis Mesyuarat Negeri. Jadi British ni, walaupun dia dah ada penasihat British dekat dalam sistem pentadbiran Kedah ni, dia tak boleh suka-suka untuk serahkan Kedah kepada kuasa lain tanpa kebenaran Sultan itu sendiri, tanpa persetujuan Sultan. Okay? Poin yang ketiga, pentadbiran dijalankan oleh Majlis Mesyuarat Negeri yang diwujudkan sejak tahun 1905. Poin yang keempat, kaki tangan perkhidmatan awam terdiri daripada orang Melayu yang berkebolehan macam yang kita tengok dekat Perlis tadilah. Okey, perkhidmatan awam diorang ambil orang Melayu. Dan poin yang terakhir, setiausaha kerajaan merupakan pegawai takbir paling tinggi. Pun sama macam dekat Perlis tadi juga. Jadi kita boleh tengok dua negeri ini dia mempunyai, setakat ini dua negeri ini dia mempunyai sistem pentadbiran yang hampir serupa. Cuma ada perubahan sikit-sikit lah dekat tempat lain. Okey. Negeri yang ketiga ialah kita akan tengok pentadbiran di negeri Kelantan. Poin yang pertama, penasihat British terlibat secara langsung dalam pentadbiran di samping penglibatan pembesar tempatan. Pun sama juga macam dua negeri sebelum ini. Yang kedua, Sultan mempengerusikan Majlis Mesyuarat Negeri dan penasihat British merupakan anggota Majlis Mesyuarat Negeri itu. Okey? Sultan ialah pengurusi dia lah dan anggota dia ada juga penasihat British tu. Poin yang ketiga, kaki tangan perkhidmatan awam terdiri daripada orang Melayu macam sebelum ni juga. Pegawai Eropah dihadkan memegang beberapa jawatan tertentu sahaja. Tak semua jawatan diorang boleh sapu, okey? Diorang hanya diberikan beberapa jawatan yang tertentu je, okey? Dan poin yang terakhir, menteri besar memainkan peranan penting dalam pentadbiran negeri. Kalau macam sebelum ni kita tengok dekat Perlis dengan Kedah, setiausaha kerajaan, betul tak? Setiausaha kerajaan diorang mempunyai yang tertinggi lah dalam pentadbiran tu. Tapi untuk negeri Kelantan, diorang ada menteri besar, okey? Gelaran dia, jawatan tu ialah menteri besar. Seterusnya kita beralih pula kepada pentadbiran yang terdapat di negeri Terengganu. Poin yang pertama, pentadbiran negeri berasaskan undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu yang diluluskan pada tahun 1911. Kita tengok kat sini macam dah ada perubahan sikit daripada negeri-negeri sebelum ni, betul tak? Okey. Dia berasaskan undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. Poin yang kedua, undang-undang ini menetapkan bahawa perundangan yang dilaksanakan tidak boleh dipinda. Poin yang ketiga, penasihat British terlibat secara langsung dalam pentadbiran di samping melibatkan pembesar tempatan juga di dalam pentadbiran negeri Terengganu ni. Okey? Dan poin yang keempat, pentadbiran kerajaan dilaksanakan melalui jemaah menteri dan juga Majlis Mesyuarat Negeri. Okey? Ini antara dua jabatan yang ditubuhkan dekat dalam negeri Terengganu ni lah, jemaah menteri dan juga Majlis Mesyuarat Negeri. Dekat negeri-negeri sebelum ni pun diorang ada Majlis Mesyuarat Negeri diorang sendiri juga. Okey? Poin yang seterusnya, kaki tangan perkhidmatan awam terdiri daripada orang Melayu juga macam sebelum ni. Dan poin yang terakhir, penglibatan pegawai Eropah dalam pentadbiran dihadkan juga macam dekat negeri Kelantan tadi. Okay? Diorang hanya diberikan beberapa jawatan yang tertentu sahaja. Diorang tak bagi semua jawatan. Okay? Seterusnya kita beralih pula kepada pentadbiran yang terdapat di negeri Johor. Poin yang pertama, pentadbiran negeri berlandaskan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Okay? Nama undang-undang tu. Poin yang kedua, Sultan tidak dibenarkan untuk menyerahkan negerinya kepada kuasa asing. Sultan Johor ni diorang tak boleh bagi negeri dia kepada kuasa asing. Poin yang ketiga, pentadbiran dijalankan oleh menteri besar. Setiausaha negeri terdiri daripada orang Melayu yang menjadi jurucakap kerajaan yang rasmi. Poin yang kelima, Majlis Mesyuarat Menteri dan Majlis Mesyuarat Negeri membantu Sultan dalam pentadbiran dia. Okey, dua mesyuarat ni, dua majlis ni yang membantu Sultan dalam menjalankan pemerintahan dia. Poin yang keenam, orang Eropah dan orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan dilayan sama taraf. Tak ada yang dibagi specialty lebih, tak ada yang dilayan kurang. Dua-dua dilayan secara adil dan saksama, sama taraf. Okey. Poin yang terakhir, keutamaan diberikan kepada orang Melayu yang berkelayakan untuk memenuhi jawatan pentadbiran. Okey. Jadi kita boleh tengok orang-orang yang ada kelayakan, orang-orang yang ada kemahiran, diorang akan diberikan jawatan pentadbiran lah, jawatan dalam pentadbiran dekat negeri Johor ni. Okey.
Seterusnya kita beralih pula kepada kesan langsung daripada perkembangan sejarah yang melibatkan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni. Apa kesan kewujudan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni kepada kita hari ini? Okey, so kita tengok yang pertama dulu, iaitu cuti umum. Poin yang pertama, semasa kemerdekaan tahun 1957, hari Ahad dikekalkan sebagai cuti hujung minggu. Macam kita sekarang, okey, Ahad cuti hujung minggu. Poin yang kedua, namun kelima-lima bekas negeri-negeri Melayu tidak bersekutu mengekalkan Jumaat sebagai cuti hujung minggu diorang. Okey, pada tahun 1994, Perlis dengan Johor menukarkan hari kelepasan am diorang kepada hari Ahad. Tapi Johor dia menukar semula dia punya hari kelepasan am kepada hari Jumaat pada tahun 2014. Okey. Seterusnya kita beralih pula kepada kesan yang seterusnya, iaitu Askar Timbalan Setia Negeri Johor. Okey. Yang pertama, dikenali sebagai Johor Military Force, Askar Timbalan Setia Negeri Johor. Okey, askar ini dia ditubuhkan pada tahun 1885 semasa pemerintahan Sultan Ibrahim ibni Sultan Abu Bakar. Okey. Johor Military Force ni dia ditubuhkan pada tahun 1885. Poin yang ketiga, baginda menerima saranan British agar memiliki sebuah pasukan tentera sendiri bagi melindungi institusi diraja Johor dan juga negeri Johor itu sendiri. Okey, untuk menjaga Kesultanan Johor dan juga untuk jaga negeri Johor itu sendiri. Disebabkan itulah dia wujudkan Askar Timbalan Setia Negeri Johor ni. Okey, poin yang seterusnya, pasukan ini juga terlibat dalam perbarisan bersempena dengan ulang tahun raja di England pada tahun 1906. Okey, dia pun terlibat juga. Dan yang terakhir, Askar Timbalan Setia Negeri Johor ni ataupun Johor Military Force ni dia kekal hingga hari ini. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada perkembangan pentadbiran dia. Kita akan tengok kesan-kesan dia. Okey, kesan dia yang pertama ialah pengekalan kedudukan sultan. Yang kedua ialah penerusan sistem pentadbiran tradisional dan yang ketiga ialah pengenalan birokrasi barat. Yang pertama, kesan dia yang pertama ialah pengekalan kedudukan sultan tadi yang kita dah tunjuk tu. Poin dia yang pertama, pembentukan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu tidak mengubah kedudukan sultan dan raja. Okey, sultan dengan raja diorang masih at the top lah. So sultan dengan raja memang yang masih dekat atas sekali. Sultan dan raja masih kekal sebagai puncak kuasa dalam pentadbiran negeri, terutama dalam hal berkaitan agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Okey, memang sultan dengan raja yang berkuasa dekat hal-hal tu. Poin yang keempat, kedudukan pembesar juga kekal meskipun bidang kuasanya telah berubah. Pembesar tidak lagi mengutip cukai dan pajak serta diberikan allowance pencen. Okey, itu yang dimaksudkan dengan dia masih ada jawatan pembesar tu. Tapi kuasa dia dah berubah lah. Dia dah tak ada kuasa untuk kutip cukai. Kalau sebelum ni dia ada kuasa untuk kutip cukai. Tapi lepas ditubuhkan negeri-negeri Melayu bersekutu ni, pembesar-pembesar ni diorang masih pembesar tapi diorang dah tak ada hak untuk kutip cukai tu. Okey, ataupun pajak tu. Tapi diorang diberikan allowance lah. Diorang tak dapat kutip cukai tapi diorang diberikan allowance dengan pencen. Okey. Seterusnya, penerusan sistem pentadbiran tradisional. Yang pertama, poin yang pertama, sistem pentadbiran tradisional seperti sistem Jemaah Menteri dan Majlis Mesyuarat Negeri serta peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan diteruskan. Okey, walaupun negeri-negeri Melayu bersekutu ni telah dibentuk oleh pihak British, tapi diorang masih mengamalkan sistem pentadbiran tradisional ini, iaitu diorang masih kekalkan lagi Jemaah Menteri, masih ada lagi Majlis Mesyuarat Negeri, masih pakai lagi Undang-Undang Tubuh Kerajaan. Okey. Poin yang kedua, pembesar Melayu menjadi peneraju sistem pentadbiran negeri. Okey, pembesar Melayu, diorang tak letak orang putih untuk jadi pembesar. Dia masih gunakan pembesar Melayu. Poin yang ketiga, British turut membantu melalui pinjaman pegawai daripada perkhidmatan awam, negeri-negeri Melayu bersekutu dan juga negeri-negeri selat. Poin yang keempat, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu mempunyai sistem perkhidmatan awam dia sendiri. Okey, Kedah pula membuat perjanjian dengan British yang menyatakan bahawa semua jawatan perkhidmatan awam hendaklah diisi dengan pegawai Melayu Kedah. Dia tak nak daripada Eropah, dia orang tak nak daripada British, dia tak nak daripada orang putih. Dia nak daripada masyarakat Melayu negeri dia sendiri. Okey. Seterusnya kita tengok kesan yang ketiga, iaitu pengenalan birokrasi barat. Poin yang pertama, dasar pentadbiran ditentukan oleh penasihat British. Dasar pentadbiran diorang, okey, dia dah diset oleh penasihat British itu sendiri. Poin yang kedua, ini mengurang dan mengehadkan kuasa sultan dan juga pembesar sebab penasihat British dah campur tangan. Jadi sultan dengan pembesar dia dah limit dah kuasa dia dekat situ. Poin yang ketiga, jabatan-jabatan baharu yang diperkenalkan di setiap negeri. Okey, dia British dia memperkenalkan jabatan-jabatan baharu dekat negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni. Poin yang keempat, pasukan polis diwujudkan untuk menjaga keamanan.
urusan pentadbiran negeri mula mengamalkan cara barat seperti penubuhan mahkamah sivil. Okey, sebelum ini dekat negeri-negeri ini diorang tak ada pun mahkamah sivil ni, tetapi selepas negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ditubuhkan, dah ada. Okey, pihak British diorang wujudkan penubuhan mahkamah sivil ini. Okey. Dan poin yang terakhir ialah pegawai-pegawai British dibawa masuk sebagai pegawai tadbir kerajaan. Okey, ini merupakan tokoh-tokoh dengan jawatan yang diorang pegang untuk setiap negeri-negeri yang kita dah tengok tadi itulah. Yang pertama ialah Raja Ahmad Endut, dia Menteri Besar Perlis yang pertama. Okey, dia daripada 1904 sampai 1957. Okey. Yang kedua ialah Datuk Wan Muhammad Saman, dia merupakan Perdana Menteri ataupun Menteri Besar Kedah yang pertama. Okey, Datuk Perdana Menteri Paduka Raja Haji Nik Mahmud Haji Ismail, dia merupakan Menteri Besar Kelantan yang pertama. Datuk Seri Amar Diraja Haji Ngah Muhammad Yusof merupakan Menteri Besar Terengganu yang pertama, dan Datuk Jaafar Muhammad merupakan Menteri Besar Johor yang pertama. Okey. Jadi itu saja untuk kelas kita kali ini, dan untuk latihan kali ini cikgu nak pelajar semua buka modul yang dah diberikan ini, buka modul ini, dan cikgu nak pelajar semua buat latihan yang terdapat pada muka surat 10 dan juga 11. Dua muka surat ini sahaja. Okey. Kalau ada apa-apa soalan yang tak faham boleh ajukan kepada grup WhatsApp yang dah disediakan. Kalau ada penerangan cikgu yang kurang jelas pun boleh tanya dekat grup WhatsApp yang dah disediakan. InsyaAllah cikgu akan try jawab, dan InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk kelas akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.